Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam reformasi kepada semua rakan-rakan Facebook yang bersama saya pada petang ini, yang sempat untuk bersama saya pada petang ini. Mungkin ada yang tengah bekerja, mungkin tengah berehat, ada berada di rumah, mungkin ada pejabat, mungkin ada di kedai-kedai kopi, ya, santai-santai, lepak-lepak, ya. Dan juga ramai lagi rakan-rakan kita yang sekarang ini mungkin tengah menonton live persidangan Parlimen yang baru saja habis pukul 2. Sekarang ni persidangan Parlimen habis pukul 2. Okey. Kita lalukan kawan-kawan yang baru saja bersama dengan saya di Facebook, Carol Azhar, ya, Carol Azhar. Ini rakan kita, ya, rakan setia di dalam Facebook saya, Ibrahim Anwar Yusof, Muhammad Syawal juga baru bersama kita, Muhammad Sabri Zaidin baru masuk. Kadang-kadang kita bersama di waktu malam, tengah malam, awal pagi, tak tentu. Kadang-kadang kita nak sembang-sembang, tidak ada topik khas untuk nak kita bicarakan. Bicaralah apa saja isu-isu semasa, yang panas ke, yang sejuk ke, kita boleh cakap lah, ya. Muhammad Syawal Jaafar, Ibrahim Anwar Yusof, Khairul Azhar, Muhammad Roslan, okey, Anhar Zira, okey, Muhammad Karim baru saja bersama dengan kita. Terima kasih banyak yang sempat meluangkan masa. Yang bekerja, okey, teruskan bekerja. Ada yang bekerja melalui di rumah, bekerja online, yang tak boleh nak keluar, PKP sekarang ni, terutamanya bagi di negeri seluruh Malaysia, kecuali Perlis, Kelantan dan juga di negeri Pahang yang boleh lagi datang ke pejabat untuk buat kerja. Negeri lain kebanyakannya terbatas, ya, pergerakan, dan banyaklah rakan-rakan kita yang terpaksa bekerja di rumah. Apapun kerja hendaklah kita laksanakan, dipertanggungjawabkan, nak kita lakukan, kerana kita dibayar gaji, dibayar upah untuk melakukan kerja, maka kena buat kerja jugalah, walaupun di rumah dan sebagainya, ya. Okey, kita kalau boleh janganlah makan gaji haram. Seperti puak-puak yang terbuat atap, kan, mereka terbuat atap, mereka tak fikir dah halal haram, ya. Apa yang mereka nak, ada peluang yang boleh mereka sapu, ada peluang yang boleh mereka perohi, walaupun dengan cara yang tak betul, tak demokratik, ya, dengan cara yang melanggar adab, akhlak sebagai seorang manusia. Mereka lakukan juga selagi ada peluang untuk mereka dapatkan kuasa dan juga jawatan, ya. Mereka tak petikai sama ada jawatan yang mereka peroleh itu adalah halal ataupun haram, adakah direstui ataupun tidak, ya. Tapi mereka boleh mengkaburi mata kita semua, ya. Bila mereka dapat jawatan, mereka membuatlah kerja-kerja amal kononnya, ya, terutama yang mendapat jawatan di jawatan agama, contoh di Yadim dan sebagainya, ya. Mereka pun buatlah program bertemu dengan rakyat, beri bantuan dan sebagainya, ya, supaya untuk mengkaburi mata kita bahawa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang mulia. Ya. Mereka letak gambar program dalam Facebook, program bantuan dan sebagainya, dakwah dan sebagainya. Mereka perselitkan hadis Al-Quran dan sebagainya untuk menyokong perbuatan mereka itu, seolah-olah perbuatan itu adalah tuntutan agama, ya. Mereka letaklah, ya, Al-Quran, hadis dan sebagainya, ya. Tetapi mereka tak letak tentang larangan agama mengambil hak orang, ya. Larangan agama bila melakukan pengkhianatan, mereka tak letaklah, ya. Okey. Ahmad Syaril, Mewah is watching. Okey, Ahmad Syaril daripada Kuantan. Assalamualaikum bro, kata Zakaria Muhammad Zain, baru lepas solat dan syuru katanya. Betul ke adun join PKR asal dengan PN? Okey, Tengku Syafiz Rullah, I like this topic. Okay. Ahli Jabon is watching. Okey, topik kita adalah topik yang sekarang ni hangat diperkatakan di media-media sosial, ya, tentang beberapa adun
daripada rakan kita sendiri, terutamanya yang terbaru adalah daripada Parti Amanah Adun Meru yang telah pun dikatakan telah pun menyertai Parti Keadilan Rakyat. Sebelum itu diberitakan tentang keahlian beliau yang menyertai Parti Keadilan Rakyat, tetapi akhirnya disahkan sendiri oleh Amanah Negeri Selangor, iaitu Ustaz Fakhrul Razi yang telah pun menyertai Parti Keadilan Rakyat. Bila benda ini diberitakan, apatah lagi sebelum itu diberitakan juga banyak cerita kabar-kabar angin, beberapa adun lagi termasuk di Johor yang kabarnya telah pun memilih untuk menyertai PKR, sama ada dah serah borang ataupun tidak, dikatakan akan menyertai PKR. Itu di peringkat adun. Di peringkat bawah ni saya ceritalah, banyak, termasuk juga di Pahang. Beberapa pimpinan dan juga bekas-bekas calon yang dulu rakan kita yang berhasrat untuk menyertai Parti Keadilan Rakyat. Jadi isu ni jadi hangat. Malahan sepatutnya isu ni dibincangkan secara positif, secara terbuka, tetapi malang ni kadang-kadang isu ni menjadi satu isu seolah-olah untuk nak memperlekehkan parti lain, untuk nak memburukkan imej kepimpinan parti lain. Contohnya ada yang menyalahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana adun ini menyertai Parti Keadilan Rakyat, sedangkan Anwar Ibrahim sendiri pun tak tahu. Beliau tak tahu sepanjang masa siapa yang masuk PKR dan sebagainya. Apatah lagi nak menyertai PKR itu sekarang ini mudah, menyertai online saja. Menteri nak masuk PKR boleh, dia ada online, hantar online permohonan untuk menyertai PKR. Tetapi apa yang saya fahamkan bahawa Parti Keadilan Rakyat berpendirian, mana-mana pimpinan yang utama khususnya yang ada nama dalam parti-parti rakan yang untuk menyertai Parti Keadilan Rakyat, tidaklah semudah itu untuk kita umumkan ataupun kita nak war-warkan. Biasanya parti akan meminta individu berkenaan untuk berbincang dengan parti mereka terlebih dahulu, kerana untuk mengelakkan salah faham, takut mengelakkan menyatakan bahawa PKR ini mencari ahli baru di kalangan rakan-rakan sendiri, sedangkan ini tidak pernah tidak pernah ada dalam cara Parti Keadilan Rakyat untuk mencari ahli. Kami tidak pernah diajar untuk menarik sokongan ataupun ahli parti keadilan daripada rakan-rakan kita sendiri. Mana-mana parti pun begitulah. Buat apa kita nak cari ahli daripada parti rakan kita sendiri? Tidak memberikan, tidak menambah apa-apa kekuatan kepada Pakatan Harapan. Kalau kita nak tarik, lebih baik kita tarik daripada orang yang tidak ada parti ataupun daripada pihak lawan. Mana ada PAS, UMNO, selain daripada Pakatan Harapan. Yang ini lebih baik kita tarik daripada kita nak bersusah payah nak mencari orang daripada rakan kita sendiri. Tetapi bagaimana sekiranya rakan kita itu merasakan dia tidak lagi serasi ataupun tidak lagi sesuai berada dalam partinya, dan dia tidak ada pilihan. Kalau dia pilih untuk lompat parti, contohnya daripada keadilan, mungkin dia tak setuju dengan beberapa pimpinan daripada Parti Keadilan ataupun cara Parti Keadilan menangani satu isu, dia tidak bersetuju dan dia kena keluar dari Parti Keadilan. Adakah dia nak keluar Parti Keadilan itu, lebih baik dia menyertai Parti UMNO, PAS ataupun parti di luar Pakatan Harapan, atau lebih baik dia menyertai parti yang rakan daripada Pakatan Harapan? Kerana orang yang keluar dari parti, contohnya dalam parti PKR, Parti Keadilan, kadang-kadang dia tidak bersetuju dengan strategi ataupun kaedah ataupun cara Parti Keadilan ini menguruskan parti, tetapi dia menyokong Pakatan Harapan punya prinsip dan juga perjuangan. Dia tidak bersetuju dengan Perikatan Nasional, dia tidak bersetuju dengan Barisan Nasional, dia tidak bersetuju dengan Muafakat Nasional. Dia masih lagi yakin dengan perjuangan Pakatan Harapan, cuma dia tidak lagi serasi ataupun mungkin tidak bersetuju dengan beberapa pendekatan yang dilakukan oleh Parti Keadilan. Maka dia pun keluar dari Parti Keadilan dan menyertai parti sama ada DAP ataupun Parti Amanah yang berada dalam Pakatan Harapan sekarang ini. Ini pernah berlaku dalam Parti Keadilan sendiri, di mana Profesor Dato' Aziz Bari, asalnya daripada Parti Keadilan, pernah dicalonkan bertanding atas tiket Parti Keadilan dan menjadi ahli Parti Keadilan.
tetapi beliau akhirnya membuat pilihan untuk menyertai parti DAP. Ya, sekarang ini masih sebagai wakil rakyat DAP. Profesor Dato' Aziz Bari. Dan Parti Keadilan tidak pernah menyerang kepimpinan DAP. Kita tidak pernah menuduh Lim Guo Eng ke ataupun Lee Kek Siang ke adalah orang yang mencolek ataupun memujuk ya, ataupun memberikan tawaran kepada Profesor Dato' Aziz Bari. Ya. Kita menganggap ini satu perpindahan ya, wadah yang dibenarkan di kalangan kita dalam Pakatan Harapan. Ya. Mengapa perlu kita nak sebut orang PKR ni kalau keluar daripada PKR dianggap pengkhianat. Tetapi kalau Parti Amanah masuk PKR, disanjung sebagai hero. Ya sebenarnya PKR tidak pernah menyanjung pun mana-mana orang masuk PKR sebagai hero. Tetapi kita tidaklah sampai menyekat mereka. Ya, menyekat demokrasi ataupun keinginan mereka untuk menyertai Parti Keadilan. Ya, kita tidak memujuk, kita tidak menawarkan apa-apa dan kita jauh sekali kita nak memaksa mereka untuk menyertai Parti Keadilan Rakyat. Ini sebenarnya tidak digalakkan mana-mana parti pun dalam Pakatan Harapan, sejak daripada Pakatan Rakyat lagi pun. Ya, kita tidak menggalakkan mana parti dalam khususnya dalam parti sekutu untuk keluar parti dan menyertai parti lawan. Ya, bukan parti lawan, parti rakan. Ya, kerana nak menjaga hati, ya, jaga perasaan parti-parti rakan kita. Ya, ini dia berdulu lagi kita amalkan. Ya. Tetapi tidak ada undang-undang yang menyekat di kalangan daripada Pakatan Rakyat dulu pun, dalam Pakatan Harapan pun tidak ada kita meletakkan satu peraturan tidak boleh. Ya. Cuma kita tidak menggalakkan. Ya. Dan kita lebih kepada menggalakkan mereka berbincang terlebih dahulu. Ya. Mengatasi masalah mereka di dalam parti mereka dahulu sebelum mengambil keputusan untuk menyertai parti di dalam rakan Pakatan Harapan. Ya. Itu jelas sebenarnya, dan apa yang berlaku kepada Adun Meru ini jika benar, ya. Dan saya rasa pun apabila disahkan oleh Setiausaha Amanah Selangor yang mengesahkan bahawa Adun Meru ini telah pun menyertai Parti Keadilan, maka sepatutnya kita harus terimanya dengan positif, ya. Kita harus menerimanya dengan positif kerana beliau menyertai Parti Keadilan yang juga rakan kepada Amanah, yang juga rakan kepada DAP. Ya. Kita patut bersyukur kerana beliau tidak memilih untuk bersama dengan Barisan Nasional. Beliau tidak memilih untuk bersama dengan Perikatan Nasional. Beliau tidak memilih untuk bersama dengan Muafakat Nasional. Ya. Lebih dahsyat lagi kalau ada yang membuat tuduhan bahawa Adun Meru ini menyertai PKR kerana inginkan jawatan Exco dalam Kerajaan Negeri Selangor. Ya. Jadi ini satu tuduhan yang saya rasa tak patutlah kita buat kepada rakan kita. Ya. Bila beliau masuk Parti Keadilan, beliau dapat Exco dan sebagainya. Ya. Kalau kita fikir logiknya, adakah kerana beliau masuk dalam keadilan itu, beliau terus diberikan jawatan sebagai Exco? Ya. Jadi kita kenalah, ya, jangan bersangka buruk dengan seseorang. Lebih baik kita bertemu dengannya dan beritahu apa masalahnya. Ya. Apakah menyebabkan beliau mengambil keputusan sedemikian rupa. Ya. Dan kita kena hormatilah keputusan rakan kita, sebagaimana PKR juga menghormati keputusan beberapa pimpinan kita yang pernah menyertai parti DAP. Di peringkat bawah pun ramai daripada keadilan yang juga orang lama daripada zaman reformasi, ya, akhirnya mereka berpindah kepada DAP, dan ada juga yang berpindah kepada Parti Amanah. Ya. Dan kita tidak merasa apa-apa kerana sebab kita merasakan bahawa mungkin jiwanya tidak sesuai ketika itu untuk bersama dengan partinya yang asal. Dan tetapi dalam masa yang sama, beliau masih yakin dengan perjuangan Pakatan Harapan. Maka beliau memilih salah satu parti yang berada di dalam Pakatan Harapan. Ya, itu caranya untuk mengelak daripada beliau terus berdiam diri, terus tidak aktif dalam politik, ataupun lebih dahsyat lagi sekiranya beliau bersama dengan musuh-musuh kita. Jadi janganlah kita melukakan hati rakan-rakan kita yang pernah bersama dengan kita dalam parti kita, kemudian mengambil keputusan untuk keluar daripada parti dan bersama dengan parti rakan. Ya. Paling tidaknya dia keluar dari parti kita pun dia tidak memburuk-burukkan parti kita. Ya. Seperti mana juga berlaku dalam Parti Keadilan, Profesor Dato' Aziz Bari daripada PKR masuk DAP dan tidak pernah beliau
memburuk-burukkan Parti Keadilan apabila beliau keluar daripada Parti Keadilan. Bahkan beliau bersama-sama di dalam Parti Keadilan, bersama-sama dalam Pakatan Harapan untuk memperkuatkan ya, Pakatan Harapan itu sendiri. Okey, Azhari Yahya, Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Bibi sabar ya. Assalamualaikum tuan, kena kita saling Assalamualaikum tuan, kena kita saling serang menyerang dengan pejuang, bukan menguntungkan Puak Yidin dan Kitol. Okey. Tengku Syafizrullah, ini baru betul cara pemikiran katanya ya. Ini pemikiran saya lah, yang pemikiran saya daripada dulu lagi, daripada Pakatan Rakyat lagi ya. Saya tidak bersetuju sekiranya semudah-mudahnya ataupun sesuka hatinya ya kita bertukar parti kita, berpindah kepada parti rakan kita sendiri, kerana kita seharusnya menjaga ya, perasaan parti kita sendiri. Tetapi sekiranya kita ada masalah ataupun salah satu pendekatan yang kita cuba nak atasi, kita tidak ada upaya ya, tapi kita tidak bersetuju dengan cara tu. Jadi kita keluar dari parti kita dan kita tidak berada dengan parti musuh. Kita berada dalam parti sahabat rakan kita yang kita lihat dasarnya ataupun arah tujunya sama dengan cita rasa kita. Ya, tidak ada masalah saya rasa. Tak perlulah kita nak serang mereka seperti pengkhianat dan sebagainya. Pengkhianat adalah orang yang keluar daripada parti dalam Pakatan Harapan dan berada di dalam parti pihak musuh. Itu bolehlah kita levelkan sebagai pengkhianat ya. Jadi beberapa orang saya tengok pimpinan amanah yang melatah cepat ya, menyindir Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, kerana salah satu adun yang masuk dalam PKR ya, seolah-olah mereka katakan PKR ni menerima pengkhianat ya. Adakah mereka nak levelkan Adun Meru itu sebagai pengkhianat? Ya, apabila Adun Meru keluar daripada parti amanah masuk PKR, maka mereka levelkan sebagai pengkhianat. Tak bolehlah macam tu. Kita kena faham apakah istilah pengkhianat itu. Ya, kena faham istilah pengkhianat itu dahulu. Pengkhianat ini adalah orang yang menentang kita balik bersama dalam perjuangan kita, kemudian dia masuk ke pihak musuh dan menentang kita. Seperti mana Azmin, Zuraidah dan sebagainya yang berada dalam PKR bersama dengan Perikatan Nasional, bersama dengan Barisan Nasional, kumpulan-kumpulan di pihak lawan. Ya, mereka menentang kita balik. Ini sesuai untuk digelar sebagai pengkhianat. Ya. Kalau Dato' Aziz Bari dia PKR pergi ke DAP, takkanlah PKR nak job dia sebagai pengkhianat. Kalau dia pemimpin DAP masuk PKR, kita tak boleh nak kata dia pengkhianat. Kalau daripada amanah masuk PKR ataupun daripada PKR masuk amanah, tak bolehlah kita levelkan dia sebagai pengkhianat. Ya. Beliau satu dalam satu gabungan, masih lagi bersama dengan Pakatan Harapan. Ya, masih lagi bersama dengan Pakatan Harapan dan masih lagi tertakluk dengan dasar-dasar dan juga prinsip yang digariskan oleh Pakatan Harapan. Ya. Mungkin mereka tak setuju dengan parti mereka, ya, mereka tidak ada lagi pilihan daripada mereka memilih Barisan Nasional, daripada mereka memilih Bermufakat Nasional, lebih baik mereka bersama dengan parti lain di dalam Pakatan Harapan. Kalau dikatakan untuk kepentingan diri, lebih masuk akal, ya, lebih masuk akal dan lebih logik mereka memilih bersama dengan Bersatu. Ya, kalau kita nak kata Adun Meru ini orang yang ada kepentingan nak dapat jawatan dan sebagainya ya, nak dapat mungkin banyak kepentingan diri, lebih baik beliau umumkan beliau menyertai parti Bersatu. Parti yang memerintah sekarang ini. Ya, sudah pasti beliau akan dapat macam-macam habuan. Ya, mungkin lantikan JLC di Selangor dan sebagainya ya, lantikan JLC pusat dan sebagainya. Ya, tapi dia memilih untuk bersama dengan Parti Keadilan Rakyat. Jadi kita sepatutnya berterima kasih kepada Adun Meru kerana tidak memilih Barisan Nasional, tidak memilih UMNO, tidak memilih PAS, parti yang satu ketika dahulu, tidak memilih juga bersama dengan Bersatu dan tidak juga memilih bersama dengan parti Tun Dr. Mahathir Mohamad, iaitu Parti Pejuang. Ya. Beliau hanya memilih untuk bersama Parti Keadilan Rakyat. Beliau mahu apa yang beliau inginkan ya dalam parti amanah yang mungkin beliau rasa tidak sesuai dengan arah tuju perjuangan beliau, maka beliau merasakan apa yang beliau inginkan itu ada di dalam Parti Keadilan Rakyat. Jadi tak bolehlah kita rasa macam seolah-olah satu sabotaj ya. Tidak ada sabotaj sebenarnya daripada Parti Keadilan Rakyat, dan begitu juga kami tidak pernah Parti Keadilan Rakyat juga tidak pernah menganggap DAP melakukan sabotaj apabila menarik ya ahli pemimpin
yang pernah kami calonkan sebagai calon wakil rakyat juga, ya. Profesor Dato' Aziz Bari ni pernah kita jadikan calon, tetapi pergi kepada DAP dan kita tidak menyerang DAP, ya. Kita faham di mana beliau mungkin jiwanya, ya, sesuai dengan pendekatan dan cara DAP, ya. Okey, Bob Azhar King, senyap parlimen katanya. Memang senyap lah, dah habis lah waktu pukul 2.22 sekarang ni. Hari ini dari Amanah juga cukup padu suarakan pandangan rakyat. Okey. Jeming dengan isi body duk bergaduh sama sendiri dah lah ni. Tak salah Ustaz isu ni, ya. Yang sebenarnya berlaku perbelahan ini adalah kerana ada orang lain yang memulakan, ya. Contohnya dalam isu yang saya sebut ni lah, isu Adun Meru. Bila isu ini diviralkan, ya, sepatutnya tidak bolehlah kita melenting terus menyalahkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini sampai keluar dalam Facebook, ya, dalam YouTube, mention lagi nama Datuk Seri Anwar Ibrahim, seolah-olah Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tidak ada sifat setekawan dalam Pakatan Harapan, curi anggota wakil rakyat daripada parti mereka. Jadi saya rasa ini tak betul, ya. Sepatutnya mereka kena selidiki setiap benda yang berlaku ini. Mereka kena tanya dulu dia peringkat parti dan juga individu berkenaan mengapa mereka ambil keputusan untuk keluar, ya. Apakah mereka dipujuk oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun apa saja yang ditawarkan oleh keadilan, ya, untuk mereka menyertai parti keadilan. Dan kalau kita fikir logik pun, apa perlunya parti keadilan minta beliau sertai parti keadilan, kerana di Selangor kekuatan parti keadilan cukup meyakinkan, ya. Jadi kalau kita nak tarik, lebih baik kita tarik adun-adun UMNO yang ada di Selangor kalau nak tarik, kan. Jadi tuduhan ini saya rasa tuduhan yang tidak wajar. Sudah pastinya tuduhan ini sedikit sebanyak akan melukakan hati itu Adun Meru itu sendiri, Ustaz Fakhrul Razi, ya. Kerana kita seolah-olah Ustaz Fakhrul Razi ini orang yang khianat kepada parti, ya. Sedangkan beliau memilih wadah perjuangan yang sama juga di dalam Pakatan Harapan, ya. Saya peliklah kenapa pula ada yang level beliau sebagai pengkhianat dan sebagainya, kerana mungkin tidak memahami istilah apa yang disebutkan sebagai pengkhianatan, ya. Malah mereka pernah merasainya sewaktu mereka dilampas. Apabila mereka keluar dari PAS dan menubuh ke amanah, PAS menggelarkan mereka juga sebagai pengkhianat, ya. Kerana tidak kena keluar daripada PAS. PAS ketika itu bukan bersama dengan Pakatan Rakyat, keluar daripada Pakatan Rakyat, dan mereka ni keluar daripada PAS, menubuh ke amanah dan bersama dengan Pakatan Rakyat dan kemudiannya Pakatan Harapan. Jadi gelaran PAS kepada mereka itu adalah pengkhianat kerana berada dalam parti yang bermusuhan, ya, yang bertentangan. Dan wajarlah kalau PAS nak kata dia pengkhianat pun, ya, kerana mereka keluar bersama dengan parti yang berlawan dengan PAS. Tetapi kita tidak boleh samakan dengan isu yang berlaku kepada Adun Meru. Adun Meru keluar daripada amanah bukan untuk bersama dengan PAS, bukan untuk bersama dengan UMNO, bukan untuk bersama dengan MCA, Muafakat Nasional, Perikatan Nasional ataupun Barisan Nasional. Mereka bersama dengan Parti Keadilan yang juga berada di dalam Pakatan Harapan, ya. Jadi sokongan di dalam Pakatan Harapan itu tidaklah kurang. Masih lagi ada sokongan di kalangan adunnya di dalam Pakatan Harapan. Jadi apa yang jadi isu yang sampai kita nak bergaduh-gaduh, nak bersangka buruk dengan orang lain, kan? Sekarang perkara ini bukannya baru pertama kali berlaku, banyak kali berlaku. Kita pernah tengok dulu wakil rakyat oleh Parlimen Tumpat, kemudian Jaafar daripada PAS masuk dalam PKR, kan. Kemudian masuk jadi pengkhianat kepada Perikatan. Jadi kita levelkan mereka pengkhianat sebab dia keluar daripada parti PKR, berada di dalam Parti Bersatu yang sekarang ini adalah musuh kita, kerana mereka adalah pengkhianat yang menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan, ya. Itu yang kita sebut sebagai pengkhianat. Sama juga yang kita sebut kepada ahli Parlimen Indra Mahkota Saifuddin Abdullah, ya, daripada PKR keluar parti kerana bersama dengan Parti Bersatu, iaitu parti yang dipimpin oleh Muhyiddin dan juga di dalamnya ada Azmin yang adalah orang yang bertanggungjawab, ya, menjadi pengkhianat, menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Ya, sebab itu kita sebut Saifuddin Abdullah ini adalah pengkhianat. Adakah level Saifuddin Abdullah ini sama dengan level
Adun Meru sudah pasti jauh beza. Ya, sudah pasti jauh beza. Jadi tak bolehlah kita terlalu emosi ya bila berlaku perkara-perkara macam ni. Sepatutnya kita kena fikir kenapa mereka mengambil tindakan ataupun keputusan sedemikian rupa ya. Ada yang berpendapat kebanyakannya tidak berapa bersetuju dengan cara pendekatan yang diambil oleh Parti Amanah ya, terutamanya di dalam hubungan bersama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad ya. Dan kita akui bahawa Amanah konsisten dalam Majlis Presiden Pakatan Harapannya, iaitu untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ya. Tetapi dalam masa yang sama nampaknya mereka memikirkan bahawa tidak ada, seolah-olah tidak ada komitmen 100% ya. Sebagaimana kita harapkan supaya kita tidak ada lagi penglibatan kita dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, kerana ia terbukti bahawa Tun ini adalah orang yang bertanggungjawab ya, memberikan peluang, memberikan jalan yang seluas-luasnya untuk pengkhianat masuk ya. Dan dosa Tun paling besar adalah bila beliau sabotaj Kerajaan Pakatan Harapan, iaitu dengan meletakkan jawatannya sehingga terbubar semua kabinet-kabinet ketika itu ya, maka jatuhlah kerajaan ya. Dosanya meletakkan jawatan itu bukan satu dosa ya. Dari segi prinsip sepatutnya pun memang beliau dari segi moralnya memang kena letak jawatan, sebab beliau tidak lagi disokong oleh partinya Bersatu ketika itu. Tetapi janganlah beliau kerana salah Bersatu tidak menyokong beliau, maka beliau nak hukum semua Pakatan Harapan. Kerana beliau tidak disokong oleh Bersatu, maka beliau nak hancurkan Pakatan Harapan. Patutnya beliau kena tangani isu dalam partinya sendiri, tanpa boleh menjatuhkan atau menyusahkan rakan-rakan yang lain. Apatah lagi rakan-rakan yang lain ini adalah parti yang berpuluh tahun berjuang, parti yang berpuluh tahun ya, bekerja untuk nak mendapatkan kuasa itu ya. Kenapa dengan semudah itu kamu memberikan ruang kepada musuh masuk, kamu letakkan jawatan tanpa ada perbincangan, perundingan ya, minta pandangan daripada rakan-rakan yang lain ya, sebelum mengambil keputusan untuk meletakkan jawatan. Jadi inilah yang saya rasakan, bahawa kita merasakan bahawa patutnya tidak perlu lagi kita nak mengadakan sebarang hubungan dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, apatah lagi untuk nak letak dia dalam mana-mana posisi ya, dalam pandangan kita di dalam Pakatan Harapan. Kalau kita lihat sendiri pun sampai hari ini Tun masih lagi bercakap tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, masih lagi memperlekehkan ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ketokohan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya pun tak tahu sebab apa ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim belum pun nampak peluangnya 90% jadi Perdana Menteri, tetapi serangan daripada Tun ni seolah-olah inilah ya, inilah yang perlu kita buat untuk nak menyekat Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri ya. Tak habis-habis daripada dalam kerajaan dulu dia cuba nak membuli Datuk Seri Anwar Ibrahim sampai dah jatuh kerajaan ya, beliau dah hilang kuasa pun beliau masih lagi ya cuba nak memburuk-burukkan imej ataupun untuk menjatuhkan maruah Datuk Seri Anwar Ibrahim ya. Kalau kita lihat malam tadi dalam temu bual live Malaysia Gazette dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim sepanjang 30 minit lebih kurang 40 minit lah ya, perbualan live di antara Malaysia Gazette dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sepanjang itu kita tidak pernah dengar Datuk Seri Anwar Ibrahim menghina ataupun merendah-rendahkan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Wahal boleh saja Datuk Seri Anwar Ibrahim menggunakan peluang itu untuk menjawab segala tuduhan Tun Dr. Mahathir. Tetapi Anwar Ibrahim bukan jenis orang yang begini ya, bukan jenis orang yang ada dendam peribadi, kerana beliau fikir buat apa dia nak serang attack Tun sekarang ini ya. Yang kita berdepan sekarang ini adalah Kerajaan Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin. Kenapa kita nak perlu nak sembang pasal Tun, nak layan segala Tun punya cakap ya. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim menggunakan peluang itu. Kalau saudara boleh buka balik ya, ada dalam YouTube rakaman perbualan Malaysia Gazette dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim sepanjang live ya, wawancara itu. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah menyentuh, tidak pernah menghentam ya, dan menghina Tun Dr. Mahathir Mohamad. Bahkan ada soalan provokasi yang dikeluarkan oleh wartawan Malaysia Gazette ini kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang
Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut Anwar ni tidak diangkat oleh beliau. Tun Dr. Mahathir mengukit kembali beliau, kutip Anwar ni daripada tidak ada apa-apa, meletakkan jawatan yang paling tinggi dalam kerajaan, pernah memangku jawatan Perdana Menteri, pernah jadi timbalan Perdana Menteri. Jadi Tun ungkit balik lah, ya. Jadi Anwar ni patutnya, ya, berjasa atau berterima kasih dengan Tun Dr. Mahathir kerana beliau diangkat, ya, dibawa masuk oleh Tun Dr. Mahathir. Ini dijawab dengan cara baik oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, dalam temu bual itu. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengakui bahawa betul beliau berterima kasih kepada Tun kerana memberinya peluang masuk berada dalam UMNO, ya, berada di dalam UMNO. Tetapi Tun Dr. Mahathir juga mendapat pembalasan yang setimpal daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga ada jasanya kepada Tun, ya. Terutamanya bila Tun hampir-hampir tewas dalam pertandingan menentang Tengku Razali, ya, dalam perebutan Presiden UMNO, ya. Ketika itu Datuk Seri Anwar Ibrahim berada bersama dengan tim Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ketika itu Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai pengaruh yang besar di kalangan UMNO bahagian seluruh Malaysia, ya. Dan dengan pengaruh daripada Anwar Ibrahim itu membantu Tun Dr. Mahathir berjaya menewaskan Tengku Razali Hamzah dengan undi yang agak tipis ketika itu, ya, begitu tipis sehingga kan terpaksa Tun menjalankan usaha tipu dayanya untuk mengharamkan UMNO, kemudian mewujudkan UMNO baru kerana nak singkirkan kumpulan-kumpulan daripada Tengku Razali Hamzah. Ya, jadi perangai Tun ni sebenarnya orang tahu Datuk Musa Hitam, ya, pernah tewas di kaki Tun. Walaupun Datuk Musa Hitam ni dulu timbalan dia, ya, sampai negara ini ketika itu popular digelar kerajaan 2M Mahathir Musa, ya, begitu hebat pembangunan ketika itu. Tetapi bila beliau melihat Tun Datuk Musa Hitam ini orang yang ada ketokohan, orang yang mungkin akan menentangnya, ya, berbagai cara dilakukan, akhirnya Tun Musa Hitam tendang keluar. Beliau juga melakukan perkara yang sama kepada Tengku Razali sehingga sanggup Tun Dr. Mahathir ini berusaha, ya, untuk mengharamkan parti UMNO dan menubuhkan UMNO baru kerana kepentingan peribadi politiknya. Sanggup beliau menghancurkan parti UMNO, haramkan parti UMNO, tubuh UMNO baru kerana untuk membuang saki-baki kumpulan-kumpulan yang berada bersama dengan Tengku Razali Hamzah, ya. Tapi kehebatan Tun ini berjaya beliau buat kepada Musa Hitam, berjaya beliau lakukan kepada Tengku Razali Hamzah, tetapi beliau tidak berjaya melakukannya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Tengku Razali Hamzah beliau berjaya buat apabila beliau haramkan UMNO, tubuh UMNO baru dan menyekat kumpulan Tengku Razali menyertai UMNO, maka Tengku Razali mewujudkan Parti Melayu Semangat 46. Tapi Parti Melayu Semangat 46 ini tidaklah sekuat seperti mana Parti Keadilan Rakyat suatu era reformasi. Parti Semangat 46 ini hanya kekuatannya berada di Kelantan, di Perlis Timur juga, ya. Kerana dapat bantuan daripada Parti PAS ketika itu, ya, bersama dengan Parti Semangat 46. Jadi kekuatan Parti Semangat 46 ini tidak menyeluruh ke seluruh negara, ya. Akhirnya atas tipu daya helah Tun dan dia tahu apa yang kelemahan yang ada Parti Semangat 46, sedikit demi sedikit dia tarik balik pemimpin utama daripada Parti Semangat 46 ini untuk bersama dengan UMNO. Pertamanya dia tarik balik Datuk Rais Yatim, timbalan kepada Presiden Parti Semangat 46 untuk menyertai UMNO. Yang Rais Yatim ni orang yang pernah berkata saya dah bakal jabatan dan sebagainya. Maknanya dah bakal jabatan ini maksudnya Rais Yatim ni tidak akan bersama dengan UMNO, ya. Tapi akhirnya bersama juga dan melutut dengan Tun Dr. Mahathir dan Rais Yatim bersama dengan UMNO. Akhirnya Tengku Razali pun bersama dengan UMNO. Jadi Tun berjaya ketika itu, ya. Tun berjaya menyingkirkan Musa Hitam daripada kerjaya politik, ya. Musa Hitam terus tidak lagi berada dalam arena politik negara. Tun juga berjaya menghancurkan pengaruh Tengku Razali Hamzah sehingga Tengku Razali Hamzah pun Tun bawa masuk. Tengku Razali Hamzah terpaksa melutut balik dengan Tun berada dalam UMNO, termasuk juga Rakyat Yatim. Tetapi Tun Dr. Mahathir tidak berjaya melakukan ini kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Bahkan lagi kuat Tun Dr. Mahathir, ya, nak lakukan sesuatu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, fitnah dan sebagainya, ya, propaganda dan sebagainya. Dr. Anwar ini kaki perempuan, Anwar ini kaki lelaki, Anwar ini ejen mereka, Anwar ini ya ejen Yahudi, ya. Nah, macam-macam tuduhan kepada
Datuk Seri Anwar Ibrahim, semakin banyak tuduhan yang dibuat di waktu era Tun, maka semakin kuat Parti Keadilan Rakyat itu sehinggalah pada hari ini. Ya. Tanpa Anwar menyerang Tun pun, Tun telah pun menampakkan kelemahan-kelemahan dan beliau semakin hari semakin lama semakin ditolak oleh rakyat. Bukan saja rakyat, bahkan parti yang beliau asaskan sendiri, Parti Bersatu pun menendang Tun macam sampah saja, ya. Tidak ada mana parti pun pengasasnya dipecat oleh seorang SUK kecuali berlaku kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ini sejarah, ya. UMNO, ya, On Jaafar, dia bersejarah dulu, pengasas UMNO, ya. Tidaklah sehina Tun, ya. Tapi Tun Dr. Mahathir ini adalah yang paling terhina apabila partinya sendiri membuang beliau, parti yang beliau asaskan membuang beliau melalui surat yang hanya dikeluarkan ataupun ditentangi oleh SUK parti, ya. Maknanya level beliau begitu rendah, ya. Parti Bersatu sendiri yang mengaibkan beliau, bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Dan sampai hari ini beliau bercakap macam-macam kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menggunakan apa ruang pun, ya, untuk menjawab segala tomahan dan juga propaganda yang dibawa oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi kita sebagai penyokong kepada Parti Keadilan khususnya, sudah pastilah kita akan membela Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan menjawabnya, ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan melayaninya, ya. Kitalah yang terpaksa menjawab dan juga melayaninya. Jadi ada pemimpin yang mengatakan, kenapa pula dua orang tua ni bergaduh? Kenapa pula dua orang tua ni saling serang menyerang? Yang untung adalah Muhyiddin, dia kata. Saya pelik kenapa ada istilah serang menyerang. Kalau istilah serang menyerang ini, apabila Tun serang Anwar, Anwar serang Tun, ya, itu patut dipanggil sebagai serang menyerang. Ya, macam orang cinta lah, saling cinta mencintai, ya. A cinta B, B cinta A, ya. Bertepuk dua tangan. Okey. Tapi dalam kes Mahathir dengan Anwar ini, tidak boleh kita katakan saling serang menyerang, kerana yang menyerang hanya Tun. Anwar tidak melayannya. Tun bertepuk sebelah tangan, ya. Cuma yang menjawab, ya, yang membela Datuk Seri Anwar Ibrahim itu adalah kita lah, daripada AMK. Sudah pastilah AMK sebagai angkatan muda, ya, mereka tidak akan membiarkan presiden mereka dihina, dicerita, dipropagandakan benda-benda yang tak betul. Macam kita dengan ayah orang tua kita lah, ya, dengan ayah kita. Kita tahu ayah kita ni seorang yang tidak kisah sangat orang jiran nak kata apa, ya. Jiran duk maki hamun di hari-hari pun ayah kita tak apalah, sabarlah, tak pilah. Sampai jiran nak pukul pun dia pun tak apa-apa, jangan lawan, kan. Tapi kita sebagai anak, kita tahu ayah kita macam tu, takkan kita pun nak sama juga. Nak biarkan setiap hari ayah kita dihina, dibaling batu, dipukul, ya, dihina semacam. Kita mestilah di kalangan keluarga kita, mestilah ada seorang yang akan menentangnya, ya, yang akan membela ayah kita. Jangan kita harapkan ayah kita, dah kita tahu sikapnya semikian rupa, kita nak biarlah ini Tun serang Anwar, biar Anwar jawab. Tak bolehlah macam tu. Apa tanggungjawab kita sebagai ahli, apatah lagi sebagai Angkatan Muda Keadilan. Jadi kita kena pertahankan, ya, pemimpin kita. Bukan saja PKR, serupa juga dengan Parti Amanah. Sebab tu saya tengok bila ada serang menyerang antara saya berterupa, kan, PKR serang Amanah, saya berterupa, Amanah pun lawan balik. Pada saya tak ada masalah, asalkan apa yang kamu hujahkan itu ada fakta betul. Kerana saya berterupa Amanah pun di kalangan ahli Amanah, mereka cuba mempertahankan presiden mereka. Sama juga dengan Parti Keadilan, sama juga dengan DAP. Itu tanggungjawab mereka. Tapi janganlah sampai satu benda yang langsung tak masuk akal, ya. Contohnya propaganda, tuduhan mengatakan adun Meru ini masuk, maka di-attack Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Kamu marah kepada Iswadi kerana Iswadi menceritakan isu ini, tapi kamu tak terus kepada Iswadi, kamu terus kepada mention Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak bolehlah, kan. Kamu patutnya berdepan dengan Iswadi. Kamu sepatutnya menjawab hujah-hujah Iswadi murni, ya. Bukannya apabila Iswadi share pandangannya, pendapatnya dalam situasi politik, maka kamu pun hentam terus kepada Parti Keadilan Rakyat. Ini tak betul, ya, tak betul. Okey.
Asrahwan juga ada sama kita. Nak tengok sikit kat Facebook. Aizam Hamid. Okey, Muhammad Zain Saleh betul ke? Sri Kumar ni kalau betul, yang mencagut lah tu ya. Khalil Ali. Muhammad Zain Saleh. Ya. Ungku Nuraini, Kak Hana, Muhammad Nizam, Manasir, ya. Asrahwan, Junaidi, Awal Zahari. Ya. Seperti mana yang saya sebut tadi, bahawa memanglah pada saya sendiri secara peribadi, saya tidak bersetuju sekiranya kita keluar parti, kita masuk ke parti walaupun perakan diri dengan sewenang-wenangnya, ya. Apatah lagi sekiranya kita memikirkan lebih baik di parti ini kerana kita ada satu benda yang kita nampak, ya, tak baik, ya. Sebab kita kena harus menghormati parti yang telah memberi kedudukan kepada kita. Tetapi kalau kita merasakan bahawa betul lama kita pendamkan, ya, apa yang kita lihat, dasar yang kita harapkan dari parti kita telah nampak tidak lagi sesuai dengan jiwa kita, ya. Kita tidak boleh lagi berfungsi dalam parti yang kita ada sekarang ini dengan apa yang kita inginkan, ya, apa yang kita harapkan. Maka pilihan yang ada pada kita adalah berhijrah, ya. Berhijrah ni daripada benda yang baik kepada benda yang lebih baik, bukannya berhijrah daripada benda yang baik kepada yang tidak baik, ya. Jadi benda yang baik, parti yang ada sekarang ini adalah parti yang baik kerana berada dalam perjuangan Parti Harapan dengan prinsip perjuangannya, ya, yang lebih baik daripada Barisan Nasional, tentunya lebih baik daripada Pakatan Nasional. Maka penghijrahan itu dari parti yang baik kepada yang lebih baik. Jadi tidak ada masalah bagi saya sekiranya itu akhirnya yang terpaksa kita buat keputusan. Yang pentingnya kita tidak berada dalam parti yang baik, kemudian kita pergi kepada parti yang jauh lebih buruk daripada parti yang kita ada sekarang, ya. Contohnya berada dalam parti amanah, kan, yang kita rasa tidak baik, kita nak berada dalam parti PAS yang jauh lebih sesat perjalanan politiknya, ya. Saya kata PAS ni sesat dari segi politik, ya. Saya tak nak sesat ke akidah. Dari segi politiknya saya berani katakan bahawa PAS memang jauh tersasar dan juga tersesat daripada arah hala tuju, ya, politik mereka. Jadi tidak wajarlah mana-mana pun, ya, daripada Parti Amanah, bahkan Parti Keadilan sendiri, ya, untuk nak bersama dengan PAS, kerana kita dah berada dalam parti landasan yang betul jauh lebih baik, ya. Bahkan DAP itu jauh lebih baik daripada Parti PAS. Dari segi hala tuju, ya, komitmen politik, ya, jauh lebih baik. Jadi kalaulah Adun Meru itu mengambil keputusan untuk bersama dengan Parti Keadilan Rakyat, seharusnya apa yang dilakukan oleh Parti Amanah, pertamanya adalah sepatutnya lah, ya, sebelum keputusan ini diambil, mengadakan perbincangan, ya, tanya masalah apa yang sepatutnya yang menghantui beliau, ya, apa sebab alasan kukuhnya untuk nak keluar parti dan bersama dengan parti rakan kita, ya. Tapi bila keputusan itu telah dibuat, kita nak raikan, ya, kita raikan kerana beliau berada dalam sama dengan parti rakan kita sendiri, sikit sebanyak dapat juga memperkuatkan Pakatan Harapan itu sendiri daripada beliau berada dalam partinya yang tidak dapat beliau nak berfungsi dengan baik. Dan kita khawatir sekiranya beliau berada dalam partinya, beliau menghasut rakan-rakan yang lain, ya, supaya menjadi seperti beliau, akan merosakkan parti, ya, akan merosakkan parti itu sendiri. Contohnya, saya lebih suka orang Parti Keadilan Rakyat yang tidak bersetuju dengan hala tuju Parti Keadilan Rakyat ini, ya, lebih baik mereka mencari parti lain daripada Keadilan, ya, sama ada Amanah ataupun DAP, berbanding daripada mereka berada dalam Parti Keadilan tetapi meracuni semua ahli-ahli, ya, menghasut, meracuni, memburukkan pemimpin ini, ini lebih menjahanamkan parti, ya. Lebih baik beliau keluar dengan baik daripada Parti Keadilan, berada dalam Parti Amanah ataupun DAP. Janganlah pilih Parti UMNO, dah tentu lebih buruk. Janganlah pilih Parti PAS, dah tentu lebih sesat, kan. Pilihlah parti rakan kita dalam Parti Harapan. Jadi ini tidak ada masalah bagi saya, kerana kita parti politik adalah wadah, ya, bukannya agama, ya. Politik bukannya melibatkan etikat, ya, bukan melibatkan etikat, walaupun agama itu tidak boleh dipisahkan daripada politik,
tetapi ianya bukan satu iktikad ataupun satu nak dijadikan sebagai satu agama yang mesti dipegang kuat, ya, sangat tidak boleh nak tinggalkan dan sebagainya, ya. Okey, Haizam Maasih, parti pelewat Pak Hang, parti pelewat ini biasalah ni, kalau wala on dia kalau nak berhujah, bila tidak ada hujah dia liwat lah kan. Macam kita banyak, kita boleh nak hujah kalau nak main bahasa-bahasa kotor, ya. Kita boleh hujah tentang apa ni, motor snack boleh kan. Kita boleh hujah juga tentang apa yang berlaku kepada Datuk Mustafa Ali dahulu, ya. Tapi ini tidak melibatkan benda yang tidak langsung, ya, level untuk kita jadikan sebagai hujah kan. Jadi kita kena balik hujah kepada asas parti masing-masing lah, ya. Kalau nak main isu lewat, nak main isu motor snack tunjuk helmet dia tu, nak main isu motor snack kena kejar dekat stesen minyak Petronas, ya. Nak main isu Datuk Mustafa Ali dekat hotel dan sebagainya, ya. Jadi tak habis lah, ya. Rakyat macam ni jugalah keadaannya kan. Okey. Jadi kita biarkanlah macam-macam yang nak cerita pasal lewat tu, kerana memang kegemaran dia orang lah, ya. Walaon ni kalau cerita-cerita bab 18XX ni memang tegak, ya. Tegak nyawa masing-masing. Okey. Kalau tidak takkanlah, ya. Pay per view di Jerman. Tu dia. Okey. Kita juga ada Mak Nasir Baba, ya. Muhammad Junaidi, Eri Azhar. Eri, hai Eri Bentong. Eri dia pun okey, Eri, ya. Komitmen istiqamah. Eri ni pun dulu PKR, ya. Saya kenal dia lama. Dia di antara Eri yang dalam Facebook ni, Eri nama dia, Eri Azhar. Kalau dulu dikenal dia sebagai Eri Bentong. Dia dulu orang lama dalam PKR, ya. Di era farmasi dia memang dah berjuang dalam PKR lama, ya. Di kawasan Bentong khususnya. Dan beliau membuat pilihan bersama dengan Parti Amanah. Ya, beliau bersama dengan Parti Amanah, sekarang pun masih bersama dengan Parti Amanah, kerana tidak ada keserasian beliau bersama dengan PKR khususnya di Bentong ketika itu, ya, di bawah kepimpinan Ketua Cabang Bentong Dasimah, yang dah pun kanat sekarang ni, dah pun bersama dengan pak-pak tu lah, pak-pak Sigitul, ya, pak-pak Semurid. Jadi pilihan Azhar ni betul lah, ya. Kerana beliau tidak percaya kepada Dasimah, beliau dah dapat lihat keadaan Ketua Cabang ketika itu tak betul, dan memang jelas sekarang ini tak betul, memang pengkhianat pun, ya. Jadi tindakan Eri keluar dari PKR masa itu bersama dengan Parti Amanah, satu tindakan politik yang saya rasakan betul di waktu itu. Jadi saya tak adalah maki hamun. Takkanlah saya nak maki hamun Eri, apa Eri kau pengkhianat, tinggalkan parti pergi kat mana. Saya tak maki. Bahkan saya berterima kasih. Kita bersyukur kerana Eri tidak bersama dengan UMNO. Kerana Eri tidak bersama dengan PAS. Eri bersama dengan Amanah. Rakan kita juga. Kalau berlaku pilihan raya di Bentong, ada calon DAP, ada calon PKR contohnya, rakan Amanah ini pun bersama membantu. Kan? Saya buat program ceramah di Bentong. Beberapa program, saya panggil Eri dan dia hadir. Program dia pun dibuat, kalau saya ada kesempatan, saya hadir. Ya? Buat apa saya nak dendam? Kerana dia bersama dengan Parti Amanah. Parti kita juga dalam Pakatan Harapan. Jadi tak bolehlah kita nak sampai orang tu masuk PKR, mestilah kamu mati dalam parti PKR. Walaupun apa yang berlaku dalam PKR, kamu mesti bersama dengan PKR. Tak bolehlah macam tu. Kan? Tak bolehlah macam tu. Jadi ibarat macam mazhab jugalah sebenarnya kan. Mazhab PKR, mazhab Amanah kan. Jadi bertukarlah mazhab. Tapi bukannya tukar agama pun kan. Okey, Noraidin Dinggano, walau ni tak cerdik. Dia lih pula sokong Jemin sembut. Sembur. Yang siap ada bukti video kabur je lah tu. Okey ya. Itulah saya kata Walaon ni kalau benda yang menguntungkan dia tak kisah. Dulu pun masa kita dalam Pakatan Harapan, Walaon ni lah yang main isu Azmin Semurid ni kan. Dia yang tayangkan video, dia main wawa gambar. Dan sekali dia bersama dengan puak-puak ni lah. Jadi itu hikmah dia Tuhan nak tunjuk, ya. Bila kerajaan PS jatuh, barulah kita kenal watak-watak lebay-lebay ni, ya. Baru kita kenal selamanya siapa yang akan bawa kuasa, baru kita kenal selamanya siapa yang pegang dengan prinsip, ya. Sehingga hari ini saya merasakan Parti Keadilan masih lagi berpegang dengan prinsip. Bagi mereka yang tidak ada prinsip dan juga berkepentingan diri sendiri, mereka akan terkeluar dengan sendirinya daripada Parti Keadilan, ya. Jadi Anwar Ibrahim ni, kalaulah jenisnya gila kuasa,
daripada langkah Sheraton lagi, beliau dah boleh dapat jadi Perdana Menteri. Ya. Sewaktu langkah Sheraton lagi sepatutnya beliau dah boleh dah nak jadi Perdana Menteri. Ya. Bila boleh saja berunding dengan UMNO ketika itu. Kalau beliau nak jadi, ya. Beliau berunding dengan Zahid Hamidi, beri tawaran dengan Zahid Hamidi, sokong aku jadi Perdana Menteri, kes kau settle. Dan saya yakin beliau boleh memperolehi, ya, jawatan itu. Ya. Beliau juga boleh berunding dengan mana-mana orang, ya, dengan tawaran-tawaran yang tertentu, tapi beliau tidak membuat pilihan yang sedemikian rupa, ya. Sampai hari ini beliau berusaha untuk mendapatkan mandat rakyat dengan secara gentleman, ya, dengan secara gentleman, ya, iaitu dengan tidak mendapatkan sokongan en bloc daripada mana-mana parti, sama ada PAS atau UMNO. Beliau berurusan terus dengan individu-individu dalam parti, beliau dapatkan nama, beliau dapatkan jumlah, beliau bertemu dengan Tuan Agong, kemudian terserahlah kepada Tuan Agong. Kan? Bila nak panggil, bila nak proses, terserah, nak tangguh, terserah. Kemungkinan Agong kata, okey, settlekan di Parlimen, okey, kita pergi ke Parlimen. Kalau beliau ada rezeki, ya, beliau ada ditakdirkan juga dipilih selepas bajet ini, ya, maka beliau jadilah. Seperti mana beliau sebut di dalam interview bersama Malaysia Gazette malam tadi, ya, beliau sebut ketika beliau ditakdirkan menjadi Perdana Menteri, beliau jadi Perdana Menteri dan beliau ada wawasannya, ya, ada perancangannya untuk membaiki negara ini. Dan sekiranya beliau tidak dipilih sebagai menteri, beliau akan lakukan tugas seperti biasa. Ya, bukan jawatan itu sebagai syarat untuk beliau berjuang untuk berkhidmat kepada rakyat. Ya, itu yang disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, okey. Kafi Kino JJ tolak bajet katanya. Muhammad Azri Abdul Rahman, pas ni kalau fikir baik, kalau fikir balik memang macam sundal katanya. Oh boy. Kasar sikit tu. Dan nak bertunang dengan UMNO, tapi bagi sayang dengan PBBM, ya. Nak macam mana kan, dulu mengadakan pertunangan dengan UMNO dalam mufakat nasional, ya, dalam PRK yang lalu kita nampak memang ada kesan, ya. Itu kita kena akui lah, ya, mufakat nasional ketika itu memang berkesan. Kebetulan pula PH dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir ni, banyaklah benda yang tak betul yang tak dapat dilakukan, yang kita nak buat tak boleh, disekat. Dan Tun ni macam-macam lah, ya, cara Tun, ya. Saya di Pahang memang terasa sangat lah, ya. Negeri lain okey lah, beberapa negeri yang kita dapat, Melaka kita dapat tawan, Johor kita dapat tawan, ketika itu Perak kita dapat, ya. Pahang masih kita dapat. Kami di Pahang masih lagi pembangkang, dan kami dapat rasa kesan yang paling hebat apabila kami masa itu adalah membawa isu Lenas di Pahang, ya. Perjuangan Lenas ini, waktu itu PAS pun sokong perjuangan Lenas ni, sampai Tuan Bin Tuan Man buat satu buku, ya. Webi berserah juga, Webi Andan Surah buat satu buku tentang Lenas, ya. Kami berjuang, ada himpunan hijau di Kuantan dan sebagainya, semua pimpinan dalam Pakatan Harapan, ya, Pakatan Rakyat juga ketika itu menandatangani pertangan Lenas ni. Tapi dengan sekelip mata, bila kita jadi kerajaan, Tun jadi Perdana Menteri, dia luluskan lesen Lenas. Macam mana kita nak buat? Ya? Fauzal Saleh pun tidak boleh nak kata apa pasal Fauzal Saleh, dia tidak ada dalam kabinet, beliau hanya timbalan menteri. Menteri pula Menteri Agama, ya? Timbalan menteri. Di mana nak buat? Ya? Beliau Perdana Menteri, beliau ada kuasa dalam syarat kabinet. Betul, segala pandangan didengar dalam Pakatan Harapan, tetapi akhirnya kuasa pada Tun Dr. Mahathir. Ya. Dia berbagai alasan untuk meluluskan kilang Lenas. Jadi, bagaimana perasaan kami di negeri Pahang? Bagaimana perasaan sukarelawan-sukarelawan yang berjalan kaki daripada Kuantan sampai ke Kuala Lumpur, serah memerendam di Parlimen untuk menentang aktiviti, ya, menentang Lenas ini, ya, termasuk juga aktiviti bauxite ketika itu. Kita juga berjalan kaki, ya, sukarelawan-sukarelawan daripada Kuantan sampai ke Kuala Lumpur, ya, disambut oleh pimpinan-pimpinan ketika itu, termasuk Wan Datuk Azizah, ya, masa itu Anwar Ibrahim dalam penjara, Datuk Azizah, Lee Kee Siang, Lee Ngo Eng, ya, ramai lagi pimpinan-pimpinan utama. Masa Tun Dr. Mahathir tidak ada lagi, ya. Beliau masa itu masih lagi duduk di luar sana, ya, menyalak dalam UMNO, ya, masa itu. Jadi bila dapat kuasa yang kita berikan kepada beliau, amanah kepada beliau, dan kita yakin beliau boleh berubah, akhirnya beliau mengkhianati apa yang kita janjikan kepada rakyat, ya. Sehinggalah dalam Parlimen, dengan muka selambanya beliau sebut dalam Parlimen, ya, bahawa manifesto itu bukan kitab suci.
Ini jawapan dia. Yang sebenarnya kita tahulah ya, manifesto tu memanglah bukan Al-Quran. Kitab suci ini hanya Al-Quran saja. Tapi bijak atau cerdikkah seorang pemimpin kalau bercakap begitu ya, manifesto bukan kitab suci, bermakna kamu ada niat untuk menafikan beberapa tuntutan atau beberapa janji yang dibuat dalam manifesto. Ya, kalau kamu rasa tidak mampu nak melakukan janji dan manifesto, tidak perlulah kamu kata manifesto itu bukan kitab suci. Memadailah kamu sebut bahawa kami akan laksanakan apabila kita mampu untuk melaksanakannya. Ya, kan lebih enak, lebih lonak didengar daripada kamu lepas tangan mengatakan manifesto itu bukan kitab suci. Ya, jadi itulah. Nak buat macam mana? Kadang-kadang orang kata pada muka, ya, beri lagi kepercayaan kepada Tun. Tapi lah kita nak macam mana? Sebab apa yang ada dalam hati orang, apa yang niat dalam hati orang, Allah saja yang tahu. Kita mengharapkan bila seseorang yang telah melakukan kesilapan, melakukan satu perkara yang tak baik, bila nak bersama kita dengan kebaikan, kita pandang cara positif, bersangka baik ya dengan mereka, dan kita harapkan mereka berubah, kan? Tetapi memang ternyata mereka Tun Dr. Mahathir memang tak akan berubah. Sebab apa dia tidak berubah? Kerana ada Anwar Ibrahim kat situ. Ya, selagi Datuk Anwar Ibrahim itu berada di hadapan mata dia, selagi itulah Tun tidak akan berubah. Ya, sekiranya beliau ditakdirkan ya pendek nyawa, saya rasa sampai ke liang lihat pun dia akan tetap berkata bahawa jangan sesekali bagi Anwar jadi Perdana Menteri. Ya, okey, sebab itulah kita tengok sekarang ni dia merapu-rapu macam-macam, dan yang kita peliknya ada pimpinan kita yang masih lagi kata apa salahnya terima Tun, ya. Tun ni lawan UMNO juga, ya. Kalau kita berperang dengan Tun seperti kita bagi keuntungan kepada Muhyiddin ataupun Azmin, ya, berperang dengan Tun beri keuntungan kepada Muhyiddin dengan Azmin. Yang sebenarnya kita berbaik dengan Tun itu akan memberi kelebihan kepada Muhyiddin dengan Azmin. Sebab Muhyiddin dengan Azmin ni di antara orang yang terlibat dengan Tun untuk menjatuhkan PH. Pancangan mereka, audio telah tersebar dalam mesyuarat mereka, di mana Tun dengan terang dan jelas mengatakan dia tidak suka kepada Anwar, dia tidak suka kepada DAP. Ya. Dan memang ada cita-cita bersatu ketika itu nak keluar daripada Perintah Harapan, tetapi Tun kata sabar dulu, belum sampai masanya kita nak keluar. Ya, audio dalam mesyuarat itu jelas bahawa cita-cita Tun memang nak tolak Anwar, cita-cita Tun pun memang dia tak suka DAP, cita-cita Tun pun memang nak bersama dengan UMNO, cita-cita Tun ketika itu memang nak keluar dari Perintah Harapan. Tetapi tunggu dulu, sabar dulu, ya. Nak bina kekuatan dulu. Sebab itulah kita tengok Tun ni bila jadi Perdana Menteri, daripada ahli parlimen 13 orang, nak perkuatkan partinya, dia panggil daripada UMNO, ramai UMNO lompat masuk bersatu, berada dalam Perintah Harapan. Ketika itu mana suara-suara di kalangan kita? Sebab ada PKR, Amanah atau DAP yang berani tegur Tun. Mengambil orang UMNO ni bukan untuk menyokong, berada bersama dalam Perintah Harapan. Ya? Mana ada suara? Ada siapa berani tegur Tun? Tun kenapa ambil orang UMNO masuk dalam PH? Ya? Tidak ada siapa pun yang tegur. Tapi bila Anwar nak dapatkan sokongan saja, bukannya masuk dalam PH pun, bukan nak suruh orang UMNO masuk PKR pun, nak dapat sokongan dalam parlimen je. Oh, kenapa UMNO? Kenapa Anwar cari orang UMNO? Kenapa Anwar? Kalau UMNO buat semua tak betul. Tapi kalau Tun buat, ya, kalau Tun ambil setan tu masuk dalam PH, semua akan kata tindakan Tun itu bijak, tindakan Tun itu cerdik, tindakan Tun itu berperangan jauh. Ini saya nak bagi tahu. Sebab tu saya kata ini mungkin antara sebab-sebab yang menjadikan antara beberapa orang dalam parti-parti rakan kita yang rasa tak selesa, ya. Di mana pendirian kita dah bentuk Perintah Harapan, kita dah bagi amanah seorang pengurusi untuk mempengurusikan Perintah Harapan, tetapi kita masih lagi klik, ya. Dulu kita minta Anwar, kalau Anwar ada jumlah, kita akan beri peluang Anwar cari jumlah. Kita beri peluang Tun cari jumlah. Tapi bila Anwar dapat jumlah, kita petikaikan pula, ya. Kenapa pula ada UMNO apa semua. Oh, dengan ceritanya Zahid pun nak sokong, Najib pun nak sokong. Kalau Zahid Ahmadi sokong Anwar sekalipun, kalau Najib sokong Anwar sekalipun, adakah kita fikir Anwar nak letak Zahid itu sebagai Perdana Menteri? Ataupun Zahid itu sebagai menteri yang berperanan besar, sebagai timbalan Perdana Menteri contohnya, ataupun nak letak Najib sebagai timbalan menteri?
logik ke Anwar nak letak Najib sebagai timbalan menteri? Saya rasa Najib pun tak mau. Jatuhlah maruah dia. Dia dulu Perdana Menteri. Kalau nak kerjasama dengan Anwar, paling-paling tidak, jawatan asal mesti diberikan kepada Najib, iaitu Perdana Menteri. Adakah Anwar nak tarik sokongan Najib dan letak Najib sebagai Perdana Menteri? Tak masuk akal. Adakah Anwar nak ambil sokongan Najib untuk letak Najib sebagai timbalan menteri? Lagi tak masuk akal. Ini akan menjatuhkan imej Najib. Bagaimana dulu jadi Perdana Menteri, sekarang dah jadi timbalan. Kan? Jadi masalah dia, sama ada Zahid atau Najib, ya, nak sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, apa masalahnya? Kita bukan ada tawaran. Ya, dan bukan Anwar yang dapatkan sokongan. Mereka nak sokong. Mungkin dia kata, daripada aku berada dalam Muhyiddin, dah confirm aku akan disumbat dalam penjara. Dan dalam kes rayuan aku nanti, Muhyiddin aku tak percaya dia akan pengaruh keputusan mahkamah. Dalam kes rayuan. Lebih baik aku sokong Anwar. Sebab apa? Anwar memang tak janji untuk lepaskan aku. Ya? Anwar memang tak ada perjanjian untuk lepaskan Najib. Tapi sekurang-kurangnya, Anwar tidak akan campur tangan dalam kes-kes yang akan datang. Kita kena ingat, Najib ada banyak kes. Zaimedi pun ada banyak kes. Ya? Kalau saya jadi Najib pun, saya akan bagi sokongan kepada Anwar Ibrahim. Bukan apa? Bukan kerana Anwar menjanjikan lepas diri daripada mahkamah. Tapi paling tidaknya kalau Anwar tak bantu kita melepaskan diri daripada kes mahkamah, sekurang-kurangnya Anwar tidak mempengaruhi keputusan-keputusan mahkamah sama ada keputusan kes rayuan ataupun kes-kes yang selepas itu. Itu lebih baik daripada sokong Muhyiddin, ya, yang kita rasakan bukan saja memang niat nak penjarakan, ya, Najib dan kemungkinan Zaimedi selepas ini, ya. Jadi keputusan campur dalam kes mahkamah ni terbukti, ya. Dah terbukti, orang UMNO pun tahu. Kan? Jadi antara dua pilihan, kalau saya jadi Najib, antara dua pilihan ini, lebih baik saya ambil pilihan yang paling kurang mudarat pada diri saya sendiri. Iaitu, saya akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana prinsip Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, fakta, kalau kita ikut daripada fakta-fakta, track record beliau, memang beliau tidak akan campur tangan dalam mana-mana kes mahkamah. Ya? Jadi kalau Najib nak sokong Anwar, sudah pastinya Anwar tidak akan beri jaminan untuk melepaskan kes Najib. Tetapi apa yang pasti adalah Anwar tidak akan campur tangan dalam kes-kes Najib yang seterusnya, sama ada peringkat rayuan ataupun kes-kes yang lain. Serahkan kepada mahkamah. Ya, kerana Anwar apabila jadi menteri, apa yang nak lakukan adalah reformasi kepada institusi negara dalam termasuk kehakiman, ya, institusi kehakiman dan sebagainya. Apabila institusi kehakiman itu dapat direformasikan, ya, dapat diperbetulkan, maka sesiapa saja yang diadili di mahkamah, terutamanya di kalangan orang politik, akan dapat merasai keadilan di sana. Ya, tidak ada campur tangan sama ada pihak polis, SPRM ataupun di mahkamah. Ya. Jadi saya serulah kepada ahli Parlimen UMNO, kamu jangan ingat bila kamu nak sokong Anwar, apa Anwar boleh beri kepada kamu. Ya. Adakah kamu nak lepas dari kes? Ya. Anwar tidak akan menjanjikan itu. Kalau itu yang Anwar mahu, lama dah Anwar jadi Perdana Menteri. Ya. Beliau boleh saja berunding dengan mana-mana pihak dan boleh bebaskan sesiapa saja lakukan kesalahan dan beliau jadi Perdana Menteri. Tapi kalau kamu nak sokong Anwar atas sebab kamu akan merasakan bahawa kamu satu hari nanti akan diadili di mahkamah dan kamu mahu kes kamu itu diadili dengan betul, ataupun kamu rasakan kamu tidak melakukan apa-apa kesalahan, kamu yakin kamu tidak bersalah, dan sudah semestinya kamu mengharapkan mahkamah yang betul, mahkamah yang tepat, mahkamah yang berintegriti. Ya? Jadi tidak ada pilihan, kamu perlu sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau kamu mahukan keadilan itu berlaku di dalam mahkamah. Tetapi kalau kamu mengharapkan Anwar beri jaminan kamu dilepaskan, dan kamu mengharapkan juga Muhyiddin, ya, untuk melepaskan kamu, ya, dengan ugutan, sokongan dan sebagainya, kamu boleh terus sokong Muhyiddin. Dan kamu akan menyesal satu hari nanti, bukan saja apa yang kamu mahu itu tidak dapat, bahkan nasib kamu sekiranya kamu ada mahkamah, belum tentu kamu akan dapat peluang, ya, diberikan keadilan dalam proses perbicaraan. Kerana Muhyiddin ini bukan orang yang ada sikap untuk nak melakukan reform kepada institusi kehakiman. Ya, beliau sendiri pun ada kes. Ya, kita tahu bagaimana didedahkan oleh Keman Nadam. Ya, tak perlu saya ulas. Ya, dan kabinet-kabinet yang ada bersama dengan beliau, orang kanannya, Azmin juga ada kes. Isyamuddin dengan kes helikopternya.
Ya, adakah orang ini yang kita harapkan untuk memberikan keadilan kita di mahkamah nanti? Ya, sudah pastinya tidak. Jadi pilihlah betul-betul, buatlah pilihan, tak payah sertai keadilan tak apa, tak payah sertai amanah pun tak apa, tak payah sertai DAP pun tak apa, tapi menyokong meletak Anwar sebagai Perdana Menteri itu lebih baik daripada kamu mengekalkan ya Muhyiddin Yassin yang sudah pastinya tidak menguntungkan UMNO, sudah pastinya akan juga membuatkan satu penyenaian kepada kamu sekiranya kes kamu itu di bawah mahkamah. Jadi buat pilihan yang tepat, ya, buat pilihan yang tepat. Jangan kita tersilap berpilihan. Yang rugi bukannya Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim sudah lama jadi pembangkang, ya. Anwar Ibrahim sudah lama digagalkan, ya, untuk menjadi Perdana Menteri, dan pada beliau tidak ada kesan pun sekiranya kali ini juga beliau gagal menjadi Perdana Menteri, ya. Sebab pada beliau lebih baik beliau ditangguhkan untuk memegang jawatan itu daripada beliau memegang jawatan itu dengan terpaksa melanggar prinsip. Jadi bagi kami penyokong keadilan, kami tidak ada masalah, ya. Sama ada Anwar boleh diangkat dalam masa terdekat ataupun tunggu PRU 2015, kami tetap akan bekerja, ya, kerana kami yakin tidak ada pemimpin lain setakat ini, ya, yang boleh memimpin negara kita selain daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Sebab itulah laluan beliau sukar, sebab itulah beliau banyak halangan, kerana pemimpin yang baik di dalam dunia ini, ya, sudah jadi lumrah, ya, untuk nak mengangkat pemimpin yang baik itu bukan mudah, kerana dalam dunia ini tidak ramai yang baik, dalam dunia ini ramai yang jahat, maka lebih mudah orang jahat itu diangkat, ya. Kerana orang jahat ini ramai penyokongnya dalam dunia ini, maka lebih mudah mereka diangkat. Nak mengangkat orang baik ini sukar sekali, ya. Tetapi percayalah, akhirnya kebenaran itu akan mengatasi kebatilan, ya. Tuhan tetap menjanjikan bahawa orang yang benar, ya, tetap akan menang, ya. Kalau tidak di dunia, kemenangan di akhirat. Nah, ini lebay saya sebut, ya. PAS berjuang bukan untuk kuasa. PAS berjuang bukan untuk menang. Kalau PAS kalah di dunia, PAS akan diberikan, ya, kemenangan di akhirat. Tetapi orang PAS ni tak sabar. Tak sabar nak tunggu Tuhan bagi kemenangan di akhirat. Dan last sekali tebuk atap, nak juga menang awal-awal lagi di dunia, ya. Nak jadi kerajaan dengan cepat, tanpa perlu ada usaha, ya, tanpa perlu nak keluar duit susah payah berkempen, tanpa perlu nak diuji dengan penjara dan sebagainya, ya. Dengan senang boleh masuk jadi kerajaan. Tak jadi kerajaan di akhirat pun tak apalah, ya. Kami dah jadi kerajaan di dunia walaupun sekadar jadi duta alam duta khas dan juga menteri alam sekitar yang menjaga pencemaran tong sampah, kan. Macam mana, ya, bila kita petikai bagi kata itu dah rezeki, dah Tuhan takdirkan saya jadi menteri, dah Tuhan takdirkan saya jadi kerajaan pintu belakang, dah Tuhan takdirkan wakil rakyat di Kelantan dapat naik allowance, ya. Itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kamu sebagai ahli PAS, ya, yang kalau kamu percaya kepada kami di kalangan para ulama-ulama, ya, kalau percaya kepada kami yang setiap malam mengadakan kuliah, kamu hendaklah yakin bahawa apa yang berlaku sekarang ini adalah ketentuan Allah, ya. Kita tidak dapat laksanakan RU355 pun adalah ketentuan Allah. Kita tak dapat laksanakan hudud pun adalah ketentuan Allah, ya. Ini cara dia. Okey. Dia melalut sampai ke situ tu, kan. Okey, Muhammad Syam, lawan tak lawan sampai bila-bila, okey. Zul Asri Ahmad, Datuk Seri Anwar terbaik, kami akan terus berjuang. Okey, selamat datang Kamarudin juga. Muhammad Saleh, ya. Okey. Jadi terima kasih banyaklah kepada kawan-kawan yang petang ini sempat bersama. InsyaAllah kalau kita ada lagi masa dan juga ada perkara yang nak kita kongsikan, ya, kita akan bersama. Terima kasih kepada Razli Paiman, Muhammad Mahdi, Mak Syarif, K Zaman, ya, Haryati Yasin, Major Dim Min, Azizul Zainal Abidin, Khairi Kamarudin, Saiful Bahri, Mat Ali, Longkai, Muhammad Azhar, Kak Ji juga, Ungkul Nuraini, Kak Hana, Muhammad Nizam, Mak Nasir, Bob Azhar, Asra'wan, Muhammad Junaidi, ya. Muhammad Mahdi kata kali ini biar PKR dan DAP saja dalam PH amanah ini mengarut, ya. Tak boleh lah macam tu, ya, kita kena tahu dalam amanah tak semua orang, ya,
ada dalam amanah yang betul jujur dan juga yakin dengan perjuangan amanah. Cuma kalau ada sikit-sikit lari-lari itu biasalah ya, dalam pikiat pun kadang-kadang berlaku juga macam tu. Ya, banyak berlaku juga dalam pikiat. Benda macam ni tak bolehlah kita nak salahkan keseluruhannya ya. Jadi kalau kita ada rakan, kita terangkan, jelaskan kepada mereka ya. Kalau boleh kita jelaskan ya. Perbaikilah parti kita apa saja yang kita rasa ada kekurangan pada kita, pada parti kita, dan kalau kita rasa parti kita dah macam lari dari arah perjuangan, kita perbetulkan ya. Sampai ke peringkat kita dah tak boleh nak buat ya, nak betulkan, maka buatlah pilihan ya, berhijrah daripada parti baik kepada parti yang lebih baik, bukan daripada parti baik kepada parti yang buruk ya. Kalau kita rasa parti amanah itu parti yang baik, kalau kita rasa nak berhijrah, berhijrah kepada parti yang lebih baik ya. Kalau kita rasakan PKR itu parti baik, kita nak berhijrah, berhijrah kepada parti yang lebih baik daripada PKR. Jangan sama sekali berhijrah kepada parti yang tentunya ya tak baik, yang ada track recordnya ya tak baik. Kalau kita berhijrah daripada amanah pergi ke UMNO, berhijrah daripada amanah pergi ke Bersatu, pergi ke Pejuang kan, jadi nampak tak baiklah ya. Tapi kalau berlega di kalangan kita ya, insya-Allah ya, kita akan dapat juga memperkuatkan sesama kita dalam Perkhidmatan Harapan. Tapi sebelum kita membuat keputusan, saya nasihatkan, tak kiralah daripada rakan-rakan amanah, DAP ataupun keadilan sendiri ya, jangan terlalu cepat untuk kita keluar dari parti kita. Kalau perkara ini boleh kita perbetulkan, kita cuba perbetulkan ya, dengan apa saluran yang kita ada semampu kita, sehinggalah ke tahap kita dah rasa tak boleh nak betulkan dan memang tak sesuai dengan jiwa kita, maka kita buatlah pilihan seperti mana yang saya sebut tadi, carilah pilihan yang lebih baik ya, bukan pilihan yang lebih tak baik. Okey. Nani Umi, terima kasih. Izam Hamid ya, terima kasih. Aziz Bari di pihak KDP okey je katanya. Okey, Nur Nilam. Okey. Major Dim. Okey, cukup sampai di sini saja pukul 3.13 petang. Okey, selamat minum petang kepada kawan-kawan siapa yang ada masa sampai ke Kuantan ya. Hello ya. Messenger saya boleh, kita boleh ngetir sembang-sembang lagi kan. Okey, Abbas Musbah. Okey. Sekarang ni susah jumpa kawan pasal PKP ya. Saya pernah lama tak turun KL, urusan-urusan mesyuarat pun banyak, mesyuarat melalui Zoom sekarang ni, melalui online ya. Nak jumpa kawan pun banyak tak nak jumpa. Dulu dapat juga lah pergi KL sesekali, mengeting-ngeting kawan kan. Sekarang tak boleh kata apa lah, duduk main dalam kawasan Pahang je lah kan. Okey, siapa lagi ni? Satri Syairah Hasan. Malam ini Iswadi lagi live katanya. Iswadi tak malam live ya. Boleh share lah ya. Syed Shah juga rajin live, Abang Mus kita rajin live ya. Jadi boleh kita kongsi, boleh kita dengar ya. Mana yang baik kita boleh ambil, boleh kita share. Jangan, yang pentingnya jangan cepat sangat kita melatah. Melatah ni masalahnya kan. Bila dengar kan melatah, marah ke Iswadi. Bila nak marah ke Iswadi, kita hentam Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini tak betul lah kan. Tak betul lah ya. Janganlah kita ikut perangai Tun. Bila Tun Mahathir ni, bila dia tengok Anwar ni tak melawan, hari-hari duduk attack Anwar ya. Semua salah Anwar kan. Sebab Anwar tidak jawab ya. Sebab Anwar tidak menyerang dia ya. Jadi kita pun macam itulah. Janganlah kita kena matanglah sikit dalam politik ya. Matang sikit, yang cepat sangat melatah. Dan kalau kita nak serang, kalau seboleh-boleh janganlah serang parti ya. Kalau walaupun orang tu daripada pimpinan parti sekalipun mengeluarkan kenyataan, kita nak jawab ataupun kita nak serang balik, serang atas beliau, atas pribadi beliau ya, kapasiti beliau yang mengeluarkan kenyataan ya. Janganlah kita seorang AJK parti bercakap, kita pun hentam parti, seolah parti yang mengeluarkan pendirian sedemikian rupa ya. Jadi kematangan tu penting. Zoom meeting je kita ya. Nazlan Zin. Nazlan ada kat Bra ya. Okey, salam orang Bra. Abdul Hafiz Hussein, terbaik bro. Saya selalu ke Sungai Lembing. Zulkifli Arifin. Ya, Zulkifli Arifin orang Sungai Lembing ke? Saya nak cari orang Sungai Lembing ni. Sungai Lembing ni saya nak perlukan jentera-jentera jugalah ni ya. Sebab Sungai Lembing ni tak beramai yang kita kenal, orang-orang baru. Jadi saya nak tarik balik ya. Zulkifli mungkin orang sana, mungkin tahu kawan-kawan di Sungai Lembing ya. Bolehlah WhatsApp saya ataupun Messenger saya ya. Kalau bagi ke Sungai Lembing, kita boleh jumpa insya-Allah. Kita boleh bincang-bincang macam mana kita nak ambil kembali DUN. DUN Sungai Lembing. Di bawah Parlimen Parti Besar. Di bawah saya sebagai ketua cabang Parti Besar, saya ada 3 DUN
Dun Lepa. Kalau dahulu Dun Lepa ini ditandingi oleh Parti Amanah, ya. Dun Sungai Pancing dan juga Dun Sungai Lembing, ya, di bawah Parlimen Paling Besar. Sekarang ini Dun Sungai Pancing diwakili oleh PAS, Sungai Lembing diwakili oleh UMNO, Dun Lepa diwakili oleh UMNO, Parlimen Paling Besar diwakili oleh UMNO. Jadi cabaran untuk saya hebat, ya. Kawasan ni Paling Besar ni pun luas, di antara parlimen yang terbesar di negeri Pahang. Jadi memang agak sukar, apatah lagi Pahang adalah negeri yang kita jadi pembangkang, ya. Peruntukan kewangan, ya, macam-macam lah jadi masalah. Tapi itu bukanlah alasan untuk kita bergerak. InsyaAllah selagi ada tenaga, ya, selagi ada keupayaan, rezeki yang datang, ya, kita cuba buat semampu boleh. Dan tak boleh kalau kita tak mampu, kita tolong kawan-kawan, kita bantu kawan-kawan, ya. Yang penting kita boleh bergerak, dan insyaAllah Paling Besar saya rasakan mampu melakukan perubahan, ya, walaupun apa berlaku selepas situasi politik yang ada pada hari ini. Sebab itu pesanan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, yang melaksanakan tugas tentang mendapatkan mandat rakyat ini serahkan kepada kepimpinan, ya. Bagi ahli-ahli dan penyokong-penyokong di bawah, teruskan buat kerja. Anggaplah kita akan menghadapi PRU dalam masa yang terdekat. Itu lebih penting, ya. Tentang mendapatkan mandat, usaha untuk mendapatkan mandat rakyat dalam masa yang terdekat, sama ada melalui apa cara parlimen dan sebagainya, itu adalah tugas dan juga amanah, ya, yang terletak di bawah kepimpinan di dalam Pakatan Harapan. Jadi kita sebagai ahli jalankan tugas, jangan duduk menung bila Anwar jadi PM, ya. Jangan duduk menung bila nak tukar kerajaan. Jadi ini tidak menguntungkan, ya. Jadi kita lakukan tugas untuk persiapan pilihan raya. Kalau dapat kita ambil alih kerajaan dalam masa terdekat, itu merupakan bonus, dan kita tak rugi pun kalau kita buat persiapan. Kerana kalau kita jadi kerajaan dalam masa terdekat pun, kita juga akan menghadapi pilihan raya. Okey, alhamdulillah. Cukup sampai sini dulu. Idul Ismail. Okey, terima kasih banyak. Kamarul Hatta baru nak turun, ya. Okey. Okey, terima kasih banyak. Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum. Bye-bye.